Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Anwar Ibrahim mengkritik kerajaan tentang usaha kerajaan melawan COVID-19. Anwar menyoal adakah tindakan kerajaan ini berkesan atau tidak. Dan macam-macam kritikan Anwar telah buat tentang tidak berkesan usaha kerajaan. Anwar kalau pasal kritik kerajaan memang dari tahun 70-an lagi. Dah 50 tahun kerja Anwar ialah mengkritik kerajaan. 50 tahun. Tahun 70-an. Masa tu Mahathir belum jadi Perdana Menteri lagi. Baru Hussein on. Tahun 70-an Anwar bangkit macam-macam kelemahan kerajaan. Terutama sekali tentang isu Islam dan isu salah guna kuasa, rasuah dan tidak mengutamakan kepentingan rakyat. Iaitu Malaysia ni hanya mengutamakan orang kaya. Tidak fikir langsung pasal orang miskin. Termasuklah kononnya ramai orang miskin mati kebuluran, dying of starvation. Yang kemudian tuduhan ni dibuktikan palsu, tidak betul, fake news. Tapi itulah cara Anwar naik. Career politik dia melonjak. His political career went up. Oleh kerana Anwar ni memperjuangkan hak orang miskin, hak orang susah, hak orang yang tertindas. Dan Anwar melawan pihak berkuasa, orang kaya, orang yang tidak mengutamakan kepentingan orang susah. Itulah platform landasan Anwar untuk karier politik beliau. Tahun 70-an lagi, Anwar sudah bangkitkan cerita tentang rasuah. Dan memang masa tu pun ada rasuah, bukan tak ada. Dan rasuah ni sudah ada lama sebelum Mahathir jadi Perdana Menteri. Mungkin tidak begitu teruk banding dengan kemudian, tapi ada. Misalan, ambil contoh, Datuk Harun. Menteri Besar Selangor Datuk Harun, tindakan diambil terhadap beliau tentang isu rasuah. Beberapa kes, bukan satu kes. Dan isu kat Selangor ni yang sebenarnya masa tu tidak ada internet, tidak ada smartphone. Dan cerita pasal rasuah ni cuma by word of mouth. Surat khabar tidak akan cetak cerita-cerita pasal rasuah sebab surat khabar pun dikontrol kuat oleh kerajaan. Jadi setakat bincang di kedai kopi, whispering campaign, tapi banyak berlaku di Selangor, terutama sekali di Selangor, teruk. Dan duit Selangor tu banyak habis. Menteri besar gasak duit Selangor tu, teruk. Tapi orang tidak begitu tahu. Dan Anwar berceramah seluruh Malaysia. Anwar pergi sini, pergi situ, dedahkan isu rasuah. Dan apabila Datuk Harun disingkir dan kemudian dimasukkan ke dalam Pudu Jail, Datuk Harun di mesyuarat majlis tertinggi UMNO yang terakhir sekali sebelum dia dipecat. Datuk Harun kata, yang sebenarnya tindakan diambil terhadap saya ni ialah kerana ada orang nak menyekat saya dari jadi Perdana Menteri. Jadi cita-cita Datuk Harun masa tu nak jadi Perdana Menteri. Dan tindakan diambil, tindakan tentang rasuah diambil terhadap beliau ialah untuk menyekat dia jadi Perdana Menteri. Ini ikut cerita Datuk Harun. Dan Datuk Harun kata, kalau betul lah isu dia tentang rasuah, kalau betul lah tindakan diambil terhadap saya kerana rasuah, maka semua orang dalam bilik ni akan join me in jail, akan ikut saya ke penjara. Bermakna Datuk Harun pun
sudah bangkitkan isu ni, iaitu rasuah ni memang jadi amalan dari dulu. Dan bukan dia seorang, semua orang dalam bilik pun terlibat rasuah. Itu ikut cerita Datuk Harun di mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO yang terakhir sebelum dia dipecat dan dimasuk ke dalam jail. So Anwar mengambil kesempatan, Anwar capitalize atas isu ini. Dan dia tentang kerajaan, tentang UMNO. Atas dasar kerajaan ni korup, kerajaan ni penuh dengan rasuah. Jadi Anwar became popular, jadi masyhur, dan Anwar menompang atas platform PAS semasa itu. Sebab Anwar tidak ada parti politik, maka PAS menganjurkan, PAS organize ceramah dan Anwar pergi berceramah di platform PAS. Akhir sekali, tahun 82, Anwar bagi tahu orang dia, kita nak lawan rasuah ni dari tahun 70-an sampai sekarang tahun 82, sudah bertahun-tahun kita lawan rasuah, kita tak berjaya. Sebab kita lawan dari luar. Kita kena lawan dari dalam. We have to fight from the inside. Jadi cadangan Anwar 82 dia masuk UMNO supaya dia boleh bersihkan UMNO, dia boleh cuci UMNO, dia boleh lawan rasuah di dalam UMNO. Itu alasan Anwar beri. Dan akhir sekali Anwar tinggalkan PAS, Anwar masuk UMNO. Tapi sebenarnya mengikut cerita budak-budaknya, cita-cita Anwar ialah untuk menjadi Perdana Menteri. Dan apabila Anwar masuk dalam UMNO dan Anwar jadi menteri, dan pada tahun 91 jadi Menteri Kewangan, tahun 93 jadi Timbalan Perdana Menteri, isu rasuah tidak timbul. Semua yang Anwar kononnya melawan tahun 70-an hingga tahun 80-an, semua yang isu-isu Anwar bangkitkan, semua tenggelam. Semua dikuburkan. Dan Anwar kuburkan semua isu ini, tidak lagi menentang rasuah, tidak lagi nak cucikan UMNO dari dalam. Anwar pula yang jadi bapa rasuah apabila di dalam UMNO. Terutama sekali apabila Anwar jadi Menteri Kewangan tahun 91 dan Timbalan Perdana Menteri tahun 93, Anwar jadi lagi teruk dari orang yang dia telah kritik selama beberapa tahun, lebih dari 10 tahun. Jadi ini semua wayang. Semua tak betul, semua tak kena, semua tak guna. Tapi bila dia berkuasa, dia jadi lagi teruk dari orang yang dia kritik. Dan sekarang ni, Anwar sekali lagi menjadi kritik yang terbesar kerajaan. Dan masa zaman reformasi mulai tahun 98 hingga ke tahun 2008. 10 tahun Anwar mengkritik kerajaan. Anwar kata macam-macam tentang kerajaan selama 10 tahun. From 98 to 2008. Macam-macam Anwar bangkitkan. Tapi apabila PKR memerintah Selangor, tak ada pula Anwar nak cuci kerajaan Selangor. Tak ada pula Anwar nak bertindak terhadap rasuah. Budak-budak dia pula jadi lagi teruk. Lagi teruk pada semasa zaman UMNO dulu. Jadi bukanlah Anwar tidak cuci Selangor. Anwar mengkotorkan Selangor lebih teruk dari sebelum itu. So all this talk about cleaning the government, all this talk about fighting corruption, abuse of power, semua autah. Anwar menerima peluang. He was given the opportunity 2008. Dah 10 tahun. 98 2008. 10 tahun. Dia menjerit sini, menjerit situ tentang macam-macam. Tetapi apabila mendapat kuasa di dalam Selangor, hilang semua itu. Isu tentang nak cucikan kerajaan, untuk nak bersihkan kerajaan, semua itu hilang. Kerajaan di bawah PKR, kerajaan Selangor di bawah PKR jadi lagi teruk.
Macam-macam mereka buat. Dan kita telah dedahkan ini semua. Tentang misalnya pasir dan sebagainya. Masa zaman UMNO pun banyak rasuah tentang pasir. Masa zaman PKR pun sama juga, pasir ni diguna sebagai cara nak kaut duit, nak kaut kekayaan. It's the same. Jadi apabila mereka memerintah mulai tahun 2018, Mei 2018 hingga Februari 2020, hampir 2 tahun, 22 bulan. Semua yang mereka kata selama berpuluh-puluh tahun, tahun 70-an, 80-an, 90-an, hingga ke tahun 2018. Semua kritikan, semua kononnya kelemahan, kekurangan tentang kerajaan. Itulah peluang mereka untuk memperbaiki keadaan. Change, reform. Mereka kata ini, mereka kata itu. Banyak tak kena dengan kerajaan. Banyak kelemahan kerajaan. Banyak kesalahan kerajaan. Banyak kezaliman kerajaan. Ini semua ditimbulkan berpuluh-puluh tahun. Apabila mereka memerintah, nothing. Satu apa mereka tak buat. Cuma yang mereka buat ialah mereka hapuskan GST. Dan untuk nak cover kekurangan dari hasil GST, mereka rompak Petronas. Ambil duit Petronas. Itu saja yang mereka buat. Lain dari itu, nothing. Sekarang ni, mereka tidak memerintah. Sekali lagi Anwar bangkitkan, ini tak kena, itu tak kena, cara kerajaan handle COVID ni lemah, kerajaan tidak mampu mengatasi masalah COVID. Isu vaksin ni banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak tak kena. Perintah berkurung ni betul ke efektif? Betul ke berkesan? Betul ke ni lockdown ni akan menyelesai masalah? Pasal dari kacamata Anwar, dia lihat bahawasanya tidak efektif, tidak berkesan. There is no improvement. Jumlah kematian masih tinggi. Jadi all sorts of criticism, all sorts of kekurangan, kelemahan Anwar bangkitkan. The issue is, bukankah ada ke masalah COVID ni bertambah baik kalau dibanding dengan katalah negara lain? The issue is, kalau kerajaan tidak bertindak dengan apa mereka buat sekarang, adakah masalah COVID di Malaysia ni akan 10 kali ganda macam di England? Di England dia punya jumlah sepanjang setahun tu lagi tinggi dari Malaysia. Akhirnya selepas tahun lebih, barulah masalah itu dapat diatasi. Malaysia ni masalah dia baru start. Kluster-kluster ni baru start. England setahun lebih dulu. Jadi, mungkin akan ambil masa, tak tahu berapa lama untuk keadaan ni dipulih semula. Tapi sekiranya tindakan tidak diambil, sekiranya kerajaan tidak buat apa yang mereka buat sekarang, adakah masalah yang kita lihat hari ni 10 kali teruk? That's the issue. Kita nak zero. Mana boleh zero? Tak ada negara dalam dunia yang zero kecuali kita curfew 24 jam. Tak ada manusia seorang boleh keluar rumah selama sebulan. Dan mungkin kalau tidak mati COVID, mereka akan mati kebularan sebab tidak ada makanan dalam rumah. Mati juga akhirnya. So the issue is, janganlah kita lihat sangat kekurangan kerajaan sekarang. Dan kita nak gunakan isu kelemahan kerajaan sebagai isu politik untuk menjatuhkan kerajaan. Yang kita kena soal, kita jangan ambil soalan Anwar, yang Anwar timbul soalan macam-macam soalan hari ni. Jangan peduli soalan dia. Soalan yang perlu ditimbulkan, sekiranya
Pakatan Harapan kerajaan hari ini, sekiranya Anwar Ibrahim yang Perdana Menteri hari ini, adakah keadaan COVID ni bertambah baik? Adakah Anwar dan Kerajaan Pakatan Harapan boleh mengatasi masalah COVID ni sekira mereka yang memerintah? Sebab yang kita tengok, mereka bercakap berpuluh-puluh tahun, bagi mereka kuasa 22 bulan, satu apa mereka tak boleh buat. Yang mereka bangkitkan ini, mereka tak boleh solve pun. Lebih teruk. Jadi, kita duduk tengok kelemahan kerajaan sekarang, duduk kritik kerajaan, dan kita kata kalau kerajaan ni ditukar, perkara itu akan bertambah baik. It's not proven. Sebab masa mereka memerintah 22 bulan, mereka tidak boleh buktikan yang mereka boleh memerintah lebih baik dari kerajaan dulu. In fact, in some cases, lagi teruk. Jadi, cakap sebagai pembangkang ni senang. Mengkritik kerajaan ni mudah. Semua kerajaan buat tak betul. Tapi apabila mereka memerintah, tidak semestinya akan bertambah baik. Dan sejarah membuktikan apabila mereka memerintah, keadaan jadi lagi teruk. Jadi Anwar, cukuplah. We have heard you for 50 years. 50 tahun kita dengar you. Macam-macam salah, macam-macam tak kena, macam-macam tak betul tentang kerajaan. Tapi apabila dia memerintah, semasa zaman UMNO dulu dan semasa zaman Pakatan Harapan, tidak satu apa yang dia boleh buat yang boleh memperbaikikan keadaan. The situation never improved when Anwar was around, and it does not mean kalau Anwar ni ambil alih sebagai Perdana Menteri, Malaysia akan kaya raya dan akan bertambah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.